uh, Solat subuh um, macam mana nak baca doa kunut? Doa kunut tak hafal lagi ni. Yang tahu, tapi aku tak hafal doa kunut. Macam mana aku nak solat subuh ni? Segan lah. Nanti aku sembahyang dengan si Ahmad nanti, dia tegur aku tak baca doa kunut. Nak solat subuh ke tak nak? Nak solat subuh ke tak nak? Subuh ke tak nak? Subuh ke tak nak? Subuh ke tak nak? Ustaz. Assalamualaikum Luqman. Buat apa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat? Alhamdulillah Ustaz baik. Ustaz dapat laporan. Kenapa kamu tak solat subuh? Luqman, kenapa kamu tak solat subuh pagi tadi? Cuba kamu cerita. Cerita. Kenapa tak solat subuh? Tak nak solat lah, sebab tak hafal lah doa kunut. Luqman perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut itu tidak wajib, hanya sunat abaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tadi adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala telah menonton video pendek berkaitan dengan perbuatan ataupun berkaitan dengan kisah Luqman yang tidak solat subuh kerana tidak menghafal doa kunut. Okey, baiklah adik-adik rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu tahu bahawa doa kunut itu merupakan perkara sunat. Tak hafal, tak ada masalah untuk menunaikan solat subuh kerana solat subuh itu merupakan satu amalan yang wajib. Okey, baiklah adik-adik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita melihat apakah intipati untuk video kali ini yang merupakan Ustaz rakam untuk kali yang kedua. Selepas yang video yang pernah berlakukan sebelum ini. Okey, kita lihat apa intipati kita. Untuk hari ini adik-adik kita nak belajar berkaitan dengan ini tajuk kita. Yang pertama kita nak belajar tentang sunat abaat dan sunat hayat. Yang kedua kita nak belajar tentang hukum iqlab. Okey, dalam masa yang ada ini Ustaz akan berkongsi dengan adik-adik tentang bacaan dan juga berkaitan dengan sunat hayat dan abaat. Okey, baiklah adik-adik, kita lihat apakah tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Pastikan semua dah mengambil buku teks di rumah. Okey. Dah ambil buku teks dah? Okey. Ustaz dengan buku teks laju pula. Okey. Perkara sunat. Perkara sunat dalam solat. Okey, tadi kita dah dengar, kita dah tengok video tentang perkara sunat. Okey, adik-adik. Okey, kita lihat buku teks kita. Okey, sudah. Okey, sepanjang video ini adik-adik boleh komen di bahagian ruang komen di bawah ni. Adik-adik boleh tanya Ustaz, apa maksud Ustaz kalimah tadi saya terlepas. Nanti Ustaz akan balas di bahagian ruangan komen. Yang kedua, Ustaz akan selitkan ada satu permainan gamifikasi di akhir video ini untuk adik-adik cuba jaya jawab ketika video ini berlangsung di bawah ruang komen, dan insya-Allah Ustaz akan respon seberapa segera. Dan akhir sekali Ustaz akan kongsikan handout yang mana adik-adik boleh buat latihan yang berasas ataupun daripada video yang Ustaz kongsikan ini. Okey, boleh buat sebagai salah satu bentuk latihan dan pentaksiran kamu
bersama dengan ustazah kamu di sekolah. Okey adik-adik, ni buku teks kita ni. Sama kan? Kalau tak sama tu pelik lah, muka surat 92. Okey, muka surat 92. Okey, muka surat 92 ni adik-adik lihat. Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi Luqman? Okey, ini yang Ustaz buat video tadi. Ustaz ambil daripada sini je. Supaya kamu kata, oh ni rupanya Ustaz buat video tadi. Okey. Ni Ustaz dah highlight kan. Okey. Perkara sunat dalam solat adik-adik terbagi pada dua. Okey, Ustaz dah highlight kan supaya adik-adik nampak. Sunat aba'ad yang pertama dan yang kedua sunat hayat. Sunat aba'ad ini adik-adik amalan sunat yang amat dituntut. Perkataan yang perlu dititik beratkan adalah amat dituntut. Jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Contoh doa kunut. Doa kunut. Ustaz, sujud sahwi tu apa? Adakah macam sayu-sawi? Tak. Jangan macam tu. Sujud sahwi ni adalah satu sujud yang kita akan sertakan dengan bacaan sebagai ganti kepada perbuatan ataupun amalan yang kita tinggalkan seperti doa kunut. Macam mana tu? Ada nanti di akhir tajuk inilah. Okey. Makanya sunat hayat pula adalah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi seperti doa iftitah. Jangan kata, oh doa iftitah kalau tinggal tak ada sujud sahwi, tak payah buatlah. Jangan macam tu. Sebab apa? Perkara sunat inilah yang akan menyempurnakan ibadah kita adik-adik. Okey? Kita lihat lagi adik-adik kepada kepada pecahan tajuk ini. Ustaz tak nak ambil masa terlampau lama supaya adik-adik dengar, adik-adik boleh ulang semula, adik-adik boleh faham dan amalkan. Suka untuk Ustaz tekankan, bukan Ustaz tak nak adik-adik ambil apa kata sekadar dengar video, jawab soalan, lepas tu selesai. Tak. Ustaz nak adik-adik kalau boleh ambil, tahu, hafal bacaan dan amalkan dalam solat perkara-perkara sunat ini supaya dia melengkapkan amalan wajib kita yang adik-adik kena tahu, iaitu 13 perkara rukun dalam solat. Itu wajib. Itu memang Ustaz tekankan pada anak murid Ustaz. 13 rukun solat tu kena hafal, kena tahu. Wajib. Kalau kamu tak menitik, tak utamakan, tak hafal, solat kamu tak sah nanti. Cuma perkara sunat ini adik-adik kena ambil tahu juga. Okey, kita pergi yang pertama, sunat aba'ad. Sunat aba'ad. Duduk dan membaca tahiyat awal. Duduk dan membaca tahiyat awal. Ini ada perkara sunat. Kalau tertinggal, kita gantikan dengan sujud sahwi. Okey, yang kedua membaca salawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Nanti kamu kata, Ustaz, itu rasa macam wajib ni Ustaz. Itu tahiyat akhir. Selawat tahiyat akhir wajib, ni tahiyat awal. Sebab apa? Kan tertinggal nak duduk, tertinggal membaca tahiyat awal, confirmlah salawat kamu tertinggal. Dia sekali dengan tahiyat awal. Sebab tu kena gantikan dengan sujud sahwi. Okey. Ada yang tanya nanti, Ustaz, sujud sahwi apa, macam mana bacaan Ustaz? Sabar. Ada nanti Ustaz akan kongsikan. Yang ketiga, salawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, iaitu lepas kita dah salawat, Allahumma salli ala Muhammad, salawat kita sambung wa ala ali Muhammad. Itu sambungan dia yang kita baca pada tahiyat akhir. Itu sunat. Membaca doa kunut pada solat subuh. Ini 4-5 ni dia berkait. Kita lupa kunut, doa kunut, kita tertinggal membacaan doa kunut, kita tertinggal berdiri semasa membaca doa kunut, dan yang ketiga kita tertinggal berselawat ke atas keluarga Nabi semasa doa kunut. Tiga perkara kita tertinggal sekiranya kita tidak buat doa kunut. Okey, baiklah adik-adik. Selesai. Itu adalah sunat ab'ad. Tinggal buat sujud sahwi. Okey. Manakala yang rakan dia, pecahan yang kedua. Pecahan kedua ni sunat hayat, dia pecah dua lagi. Kalau peta pokok tu dia pecah dua lagi. Hayat perbuatan, hayat bacaan.
Okey, yang pertama Ustaz, Ustaz highlightkan ni yang adik-adik perlu berikan fokus. Mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal, iaitu Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ada kita angkat takbir ni macam angkat Allahu Akbar. Dia bukan takbiratul mengangkat kedua tangan ketika takbiratul, dia bukan hanya takbiratul ihram saja, tetapi macam kita tengah rukuk, kita bangun, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan tu, itu adalah sunnah hayat. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Kita tengah solat kan, tangan kanan kita duduk atas tangan kiri. Itu adalah perkara sunat. Okey. Kita teruskan lagi. Melihat ke tempat sujud. Nombor 3 ni melihat ke tempat sujud. Kita lihat tempat sujud ini adik-adik untuk mendapatkan tanda khusyuk dalam solat. Nikmat tanda khusyuk dalam solat ni adik-adik, para sahabat sangat seronok. Sebab apa? Dihingga lupa apa perkara-perkara dunia. Kita ni kalau tak dapat nikmat khusyuk, kita teringat cerita Boboiboy, kita teringat cerita Ejen Ali, kan? Macam-macam Upin dan Ipin, kan? Teringat mak masak apa. Sebab tu kita disunatkan sembahyang melihat ke tempat sujud. Bukan lihat sejadah. Beza lihat sejadah dengan tempat sujud. Kata kalau kita solat lihat tempat sujud, kita dapat khusyuk. Kalau kita sembahyang lihat sejadah, kita lihat apa? Ada gambar masjid. Masjid ni apa? Kita memang masjid apa ni? Ada berapa banyak pintu, tak khusyuk lah nanti. Seronok syaitan nanti. Sebab tu kita sunat baca juga. Baca surah An-Nas sebelum kita solat. Okey, yang keempat, duduk iftirash dan juga duduk tawarruk. Duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir itu adalah sunat. Okey. Duduk tahiyat akhir tu wajib. Tapi yang dikatakan duduk tu, yang sunat tu duduk tawarruk atau apa semua tu, dia duduk yang kaki terlipat tu. Duduk kaki terlipat, duduk orang kata apa tu? Duduk atas kaki, duduk atas kaki tahiyat awal kan. Duduk duduk yang tahiyat akhir, punggung kita jatuh ke atas lantai. Okey. Lipat orang kata jadi kaki tu menghadap kiblat tu, itu pun kita kena buat. Itu wajib. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk. Ini tangan solat, tangan ke atas peha. Tangan atas peha tu. Peha orang. Orang kata orang sebut peha ke paha? Peha kan? Peha. Okey, sembahyang tangan tu letak atas peha. Jangan orang kata, Ustaz, ada kawan saya sembahyang tangan dia letak dekat atas lantai. Tangan dia jangan buat macam tu lah kan. Walaupun betul sunat, jangan kita main-main. Yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan kiri diri ketika memberi salam. Itu juga adalah sunat hayat. Jangan nanti kamu Ustaz Abang kata memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam ni adalah sunat. Kamu pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kawan sebelah ni macam betul tak betul kan aku kan? Kita buatlah. Kita buat apa yang benda yang dah biasa dalam masyarakat kita buat. Walaupun perkara itu adalah sunat, kita buatlah kan supaya meraihkan ataupun benda yang sunat ni kalau kita buat tak rugi apa, dapat pahala. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau kamu tahu sunat hayat bacaan ni lagi kamu akan ni. Melafazkan takbiratul intiqalat. Okey, ini sunat hayat bacaan. Yang pertama, melafazkan takbirul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Okey, yang Allahu Akbar. Yang kedua, membaca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca doa iftitah adik-adik. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu adalah sunat. Membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Kan adik-adik baca Al-Fatihah kan, lepas habis tu amin. Imam pun kalau kita baca dengan imam kan, kita sembahyang dengan imam kan, imam ada baca surah lazim ke ataupun surah-surah pilihan.
Adik-adik solat di rumah, ambillah kesempatan kalau menghafaz surah tu boleh. Praktikkan dalam solat selepas Al-Fatihah tu, cuba ingat balik surah yang kamu kena hafal di sekolah. Kalau sekolah rendah sekarang ni tak susah. Baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, apa lagi? So surah ni senang je. Adik-adik baca semula ataupun cuba baca dalam solat supaya kita melazimkannya. Okey. Yang kelima, adik-adik menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua, ketiga solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Jumaat. Kenapa solat subuh, maghrib, isyak bukan pada solat zuhur dan asar? Kita ambil pada keadaan pada waktu dahulu, pada zaman Nabi dahulu, para sahabat, ketika itu tak ada lampu, lampu teram-teram, kita tak ada. Bila jemaah ramai, kita tak nampak imam buat perbuatan apa, kena kuatkan suara, kena nyaringkan suara supaya tahu ada perpindahan ataupun pertukaran antara rukun dilakukan oleh imam. Maka solat Jumaat pun sama, sebabkan solat Jumaat ini adalah perhimpunan pada hari Jumaat, satu bentuk solat yang berjamaah pada hari Jumaat dilakukan ramai, maka kita dianjurkan untuk membaca dengan kuat. Okey. Seterusnya adik-adik yang ke-6, membaca tasbih ketika rokok dan sujud, iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau kita dapat baca dengan memahami maksud lebih cantik, maha suci Allah yang maha tinggi lagi maha pengasihani. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah yang maha besar lagi maha pengasihani. Kita baca itu, kita dapat faham lebih khusyuk solat kita. Kemudian yang ketujuh, membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rukuk. Ini pun adalah perkara sunat. Kalau Ustaz nak kongsikan bagaimana timbulnya kalimah Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdi, panjang video ni. Tak apa, kita Ustaz akan kongsikan di lain waktu nanti. Kalau ada adik nak tahu kena macam mana datangnya kalimah ni, adik-adik boleh komen di bawah ruangan video ni di YouTube ni, YouTube Ustaz ni, YouTube Cikgu Abang, komen di bawah video ni apa yang awak nak tahu lebih detail, Ustaz akan kongsikan dalam video yang akan datang. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud, Rabbi fili warhamni wajbulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cantik doa itu, adik-adik hafal dan adik-adik baca dengan tenang. Yang ke-9, membaca salawat Ibrahimiyah, iaitu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan yang terakhir wa barik ala itu Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, ada salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ke-10, memberi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua. Itu adalah sunat hayat bacaan. Yang pertama wajib, salam pertama wajib. Dan kita tahu kita ambil wajib, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang bagi salam kedua, kita pun bersembang dengan kawan sebelah, tak patut. Adik-adik jangan buat macam tu. Buat juga yang sunat tu, supaya lengkap nampak salam kedua, kanan dan kiri. Tu pun kadang-kadang kawan sebelah duk musik juga. Bila tunggu je kawan dia, yang kawan ni baca lambat tahiyat, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Terkejut kawan tu kan. Okey. Adik-adik rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah pergi pada yang terakhir tadi, yang Ustaz timbulkan berkaitan dengan apakah amalan yang perlu dilakukan sekiranya kita tertinggal dengan sunat abad, iaitu membacaan sujud sahwi. Okey, subhanaman la yanamu wa la yaskur. Sekali lagi, subhanaman la yanamu wa la yaskur. Seharap adik-adik di rumah boleh ikut bacaan ini. Okey, maksud dia maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ada 6 step yang adik-adik perlu ingat. Kalau adik kalau adik teringat, adik terlupa doa kunut, adik-adik buat. Ustaz ulang balik. Kalau adik-adik teringat, adik-adik tertinggal doa kunut, adik-adik buat. Kalau adik-adik betul-betul lupa, tak apa. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf. Kita ni manusia tak lepas daripada perbuatan lupa tu. Jangan kita kata, alamak,
Kita lupa dah. Kita ingat waktu bila? Waktu Zuhur baru kita ingat. Pagi tadi aku lupa doa kunut. Dah, itu tak apalah kan. Tak apalah macam tu. Janganlah kita alamak kan. Kita pun duduk risau kan. Tak solat subuh semula. Padahal itu perkara sunat. Waktu solat kita ingat kita terlupa doa kunut, kita buat sujud sahwi. Jangan yang kita lakukan yang pertama, kita duduk iftirash, duduk dalam keadaan tahiyat, tahiyat awal, duduk dalam keadaan macam bentuk tahiyat awal, kemudian membaca tahiyat akhir. Kemudian jangan bagi salam dahulu, kita sujud. Subhana man la yanamu wa la yashur, kita dah baca. Kita bangun semula duduk dalam keadaan duduk antara dua sujud pula, okey. Kemudian kita sujud semula subhana man la yanamu wa la yashur. Kita bangun kemudian duduk dalam keadaan tawarruk, duduk tahiyat akhir dan memberi salam. Okey, itu saja untuk tata cara sujud sahwi. Senang. Ada hafal Ustaz ulang sekali lagi boleh baca, boleh ikut Ustaz di rumah. Boleh di rumah boleh ikut, iaitu subhana man la yanamu wa la yashur. Okey, baiklah adik-adik. Okey. Selesai untuk yang pertama, bahagian yang pertama iaitu ulum ibadah. Ustaz harap adik-adik dah dapat sesuatu yang perkongsian tentang sunat ab'ad dan sunat hayat. Seperti Ustaz janjikan tadi kan, Ustaz nak buat sedikit gamifikasi ni. Okey, nampak tak ni? Ini Ustaz punya gamifikasi. Guru-guru yang kalau ada guru yang ikuti Ustaz punya video ni, bolehlah kalau nak buat benda ni di sekolah nanti. Okey. Kalau ada projektor Android tu lagi cantik, kita boleh terus pancarkan daripada telefon tu, kita boleh cast dengan kita punya projektor, kita kontrol dengan telefon je. Lagi cantik. Okey. Kan? Okey, adik-adik di rumah. Sunat ab'ad dan sunat hayat. Agak-agak macam mana ni? Okey, kita cuba. Kalau siapa tengok rancangan Dora kan, dia kata sunat ab'ad yang mana satu? Yang ni? Bukan. Kan suara macam tu. Bukan. Okey. Berdiri semasa baca doa kunut, kita tarik dia. Betul. Kemudian duduk dan membaca tahiyat awal. Ini apa ni? Duduk membaca tahiyat awal ni mana satu? Lihat ke tempat sujud ni sunat ab'ad. Betul ke salah? Salah. Okey, dia pun berkira dia sunat hayat. Okey, ini contohlah Ustaz bagi awak masa ni. Selama dalam masa 5 minit. Siapa boleh tulis jawapan kat dalam ruang komen di bawah. Yang mana satu sunat ab'ad, yang mana satu sunat hayat. Okey. Cuba selesaikan tengok video, tengok bahagian ni. Adik-adik boleh tengok video yang ni, adik-adik pause. Ada sambil tu ada tuliskan jawapan di kertas. Yang di rumah tu boleh tulis jawapan di kertas ataupun tulis jawapan di ruang komen di bawah ni. Nanti Ustaz akan respon lah. Betul. Ini jawapan salah kan. Okey. Adik-adik boleh buat ni. Okey. Selesai untuk bahagian ini. Okey, adik-adik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak teruskan kepada topik yang kedua iaitu berkaitan dengan bacaan ikhlas. Ni sedikit je tak banyak ni. Sebab dia duduk di bawah tajuk. Okey, tajuk ni saya nak cek dulu. Okey. Setakat ni Ustaz harap adik-adik seronok dengan Ustaz ni penerangan berkaitan dengan sunat hayat dan ab'ad. Yang penting adik-adik, apa yang Ustaz kongsikan ni adik-adik dapat ambil. Tak dapat banyak, ambil sedikit dan amalkan dalam kehidupan seharian. Amalkan dalam ibadah adik-adik. Kalau banyak tu adik-adik tak larang nak hafal, tak hafal dan tak dapat nak amalkan, ambil 1-2 dulu. Perkara sunat tu, amalkan. Macam doa kunut, cuba kita amalkan dalam kehidupan kita. Tak dapat semua, dapat sedikit, lebih baik. Tapi Ustaz kata apa tadi? Yang rukun solat 13 tu jangan tinggal. Itu wajib. Jangan buat sunat yang rukun tu habis. Al-Fatihah baca tonggang langgang, tak salah solat. Okey, adik-adik. Kita nak sambung kepada bahagian yang kedua iaitu hukum tajwid. Okey. Okey, baiklah adik-adik, kita sambung untuk bahagian kedua iaitu tajwid. Ni tak panjang dan pendek, yang kita nak belajar sikit tentang hukum tajwid iqlab.
Okey, baiklah adik-adik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka buku teks kita pada muka surat muka surat berapa ni? Di bawah tajuk Nun Sakinah dan Tanwin. Muka surat 32, iklab ni duduk bahagian 33. Okey, 33 di bahagian bawah iklab. Iklab. Jangan tanya ustaz-ustaz iklab tu apa? Iklab tu adalah rukun tajwid lah. Iaitu nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba, maka automatik akan ada satu yang kecil ni kat bawah ni. Kita tengok satu contoh kalimah. La yumbazanna. Okey, sebelum tu adik-adik, sebelum ustaz baca contoh-contoh yang 4 ni, kita baca dulu info yang di sebelah ni. Okey, ini idgham ma'al gunnah, kami iklab. Iklab bawah ni. Okey, ada yang kadang-kadang sebab apa ustaz pakai buku teks ni sebagai salah satu rujukan untuk adik-adik. Okey. Kadang-kadang adik-adik di rumah ni ada yang ada buku teks, ada yang tak ada buku teks. Dia hilang ustaz punya ni. Okey. Okey, jumpa dah. Okey. Ada yang ada buku teks, ada yang tak ada buku teks kat rumah. So, bila tak ada buku teks kat rumah ni jadi masalah. Okey, yang ada buku teks pula kadang-kadang nak baca tak tahu kat mana lah. Kat mana nak baca ni kan. Bila kat sekolah ustaz suruh baca, tak boleh baca. Maka ustaz pun ambil inisiatif gunakan ustaz punya panduan untuk pengajaran online ni pun dengan buku teks. Supaya adik-adik yang tak boleh baca Jawi ke ataupun yang tak ada buku teks ni kan. Yang ada buku teks pun tak tahu letak kat mana, boleh ikut apa yang ustaz ajarkan. Okey, lihat cara bacaan iklab ni. Okey, ustaz highlight kan supaya nampak. Okey. Cara bacaan iklab nun sakinah ditukarkan kepada mim. Ustaz ulang semula. Cara bacaan iklab nun sakinah ditukar kepada mim. Diikhfa'kan mim dengan mengekalkan dengung pada mim. Diikhfa'kan mim dengan mengekalkan dengung pada mim. Okey, baru kita lihat kepada contoh. Okey. Ini contoh dia. Yang pertama la, okey, ustaz okey, tunjuk contoh. La yumbazanna. Walaupun nun sakinah bertemu dengan ba, kita lihat tadi apa penerangan tadi, kita ikhfa'kan, kan? Kita mengikhfa'kan mim dengan mengekalkan dengung pada mim. Nun, ni ayat tadi, nun sakinah ditukar kepada mim. Sebab tu kita tak dengar huruf nun dah, kita dengar huruf mim. Simbol mim ni bukan simbol wajib berhenti bukan. Bukan simbol wajib berhenti. Tetapi dia adalah simbol untuk kita mengikhfa'kan, mendengungkan dengan huruf mim. Nun ditukar pada mim. La yumbazanna. Okey, ada di rumah cuba baca. La yumbazanna. Okey. Yang kedua mim baqaliha. Sekali lagi. Mim baqaliha. Mim baqaliha. Kita dengar huruf mim. Yang ketiga adik-adik. La nasfa'am bin nasiyah. Sekali lagi. La nasfa'am bin nasiyah. Okey, dan yang terakhir. Yauma izim bi jahannam. Sekali lagi. Yauma izim bi jahannam. Okey. Adik-adik rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam buku aktiviti ada tentang latihan untuk adik-adik. Ini dalam buku aktiviti latih tubi membaca kalimah dan potongan ayat sehingga murid dapat membezakan dan membacanya dengan betul. Dalam buku aktiviti ada ni. Okey. Dan kalau ada latihan dalam buku aktiviti berkaitan dengan hukum tajuk iklab, adik-adik boleh laksanakan. Okey. Ini panduan tentang bacaan iklab. Kita tukarkan nun sakinah kepada mim, okey, ataupun tanwin kepada mim. Okey, itu saja daripada ustaz. InsyaAllah kita panjang umur, kita akan jumpa lagi
untuk kelas di waktu dan masa yang sesuai. Dan Ustaz harap dalam perkongsian Ustaz kali ini akan benar-benar memberikan adik-adik dapatan yang berguna, khususnya dalam menyempurnakan solat dengan melakukan amalan ibadah yang kita buat tadi. Yang pertama apa dia adik-adik? Sunat ab'ad, dan kedua sunat hayat, dan kita tambah sedikit kitanya pengajaran kita ataupun yang kita belajar pagi ini, iaitu sedikit berkongsi tentang bacaan ikhlas. Okey, adik-adik di rumah Ustaz akan tinggalkan satu paparan link untuk adik-adik mendownload latihan. Ustaz akan tinggalkan satu link, iaitu ada di bawah ni, di bawah video ini, untuk adik-adik ataupun guru-guru, ustazah ambil untuk untuk kongsikan sebagai lembaran kerja bagi video tajuk ini. InsyaAllah video latihan ni macam mana? Okey, Ustaz tunjukkan untuk guru-guru ataupun murid-murid nak buat latihan di rumah. Okey, atau guru-guru boleh ambil jadikan dia sebagai modul pentaksiran. Okey, mana Ustaz letak ni? Okey, di sini. Okey, jumpa dah. Okey, ni yang Ustaz nak kamu boleh buat. Ni. Okey ni, perkara sunat. Cuba kamu lihat ke tempat sujud, duduk dan baca tahiyat awal. Ini sebagai kamunya latihan berasaskan daripada PGPC Maya yang Ustaz laksanakan tadi. Adik-adik boleh kalau rasa lupa ataupun was-was, pusing balik video tadi. Kat mana yang tertinggal, adik-adik boleh tandakan jawapan terus dan berikanlah pada guru-guru kamu sebagai hasil latihan kamu untuk diberikan penilaian oleh ustaz-ustazah kamu di sekolah. Okey, kamu buat di rumah, bukan buat di sekolah, kamu buat di rumah. Okey. Terima kasih menonton video Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Dan jangan lupa komen di bawah dan subscribe Ustaz punya channel. Terima kasih. Assalamualaikum.